Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah selepas lama kita berhenti di bulan 3 lah itu, alhamdulillah Allah masih beri kesempatan kepada kita untuk meneruskan kuliah kita dengan membaca kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Baik, malam ni sampai ke bab yang ke-8, iaitu pada menyatakan tentang satu sifat mazmumah, iaitu membesarkan diri. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan. Kita rasa kita lebih baik pada orang, lebih pandai, lebih alim, lebih kuat ibadah, lebih warang, lebih-lebih segalanya pada perkara baik. Adapun sebaliknya, pada perkara yang kurang baik itu, apa yang kita rasa dalam diri kita itu satu perkara yang bagus. Kita rasa aku ni kurang zikir, bagus. Aku ni kurang derma, bagus. Teringat. Bila teringat kurang, kena buat bagi banyak. Tapi duk merasa aku ni lagi banyak sedekah pada orang, aku ni lagi banyak itu, lagi banyak ini, ia hanyalah lintasan hati, tetapi ia adalah perkara yang ditegah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya, maka ia setengah daripada segala sifat kecelaan yang ada di dalam hati dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi. Dan umpan dirahmati Allah, benda ni memang duk main kat kita. Tambah bila kita buat baik, itulah main musim korban. Bila kita buat korban tu, kadang dia rasa lain, dia rasa balik rumah, buka plastik tengok, limpah tak ada langsung ni. Dia tanya, ekor tak potong ni ke, sekatam menjadilah. Pergi beli ekor lah, besar duk korban. Sebab apa? Kita rasa kita buat, kita bayar, kita sertai korban. Ya, walau milik kita, tetapi ia haruslah dilaksanakan dengan penuh tawaduk, atas dasar berkongsi rezeki. Tak dasar bukan kita nak bolot lebih pada orang, kita hanya nak ambil sikit sebagai sunnah, selainnya kita agih-agihkan kepada kawan-kawan sebagai hadiah, kepada orang miskin sebagai sedekah. Ala kulli hal, apa kebaikan, apa jua kebaikan yang kita buat, syaitan dia takkan biar kita selesai macam tu saja dengan kebaikan kita. Setelah dia gagal menghalang kita dari melakukan kebaikan, dia nak kita buat baik dalam kegagalan. Maka hak ni kerugian lebih besar daripada hak tak buat lah. Kita tak buat benda sunat, selesai habis, tak berdosa. Tapi pergi buat benda sunat, duk rasa kemah pada orang, duk rasa hebat pada orang, ni masalah. Dah sunat je, akhirnya yang sunat itu tak dapat, berdosa pula ke atas. Namun ia bukanlah alasan untuk kita meninggalkan apa-apa jua kebaikan, ibadah-ibadah sunat.
Tak boleh kita buat alasan, aku ni kalau buat lagi sombong pula. Bismillah. Aku tak boleh nak sedekah banyak-banyak lagi, berasa riak. Itu pun bukan alasan. Hidup ni kena sentiasa berlawan dengan nafsu. Sentiasa kena ada usaha. Selepas usaha itulah ada kemanisan. Selepas usaha itulah ada habuan. Yang memang habuan yang elok, habuan yang baik. Di mana orang yang kerja, dia usaha sungguh-sungguh. Gaji dia tentu lumayan berbanding yang biasa-biasa saja. Culah, malas, lebih kurang buat kerja. Maka majikan pun tak apa suka dekat dia. Baik. Telah berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Artinya maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri, iaitu api neraka Jahannam. Yakni seburuk-buruk tempat adalah merupakan kediaman kepada orang-orang yang sombong. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang menceritakan, yakni pada hadis qudsi yang menceritakan ia akan dia daripada Tuhannya yang maha mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu. Betulkan baris tu, alqaituhu, ya baris sukun, ta baris dhammah. Alqaituhu fi jahannama wala ubali. Artinya sifat ketinggian itu adalah selendangku, yakni selendang kebesaran Allah. Dan kebesaran itu adalah kainku. Dia dipanggil kiasan. Bukanlah makna hadis ni Allah pakai baju. Sebab tu hari tu bila musim PKP tu ada hak tak torah. Dia tak torah nak buat apa. Dia buat kuliah duk cakap benda-benda hak khilaf orang tak tanya pun. Lah ni orang tak tanya apa Allah kat mana. Tuan-tuan pernah Allah ada orang mai jumpa tuan tanya ni, Allah kat mana? Tak ada. Orang tak timbulkan isu pun Allah di atas langit ke, duduk di bawah ke, duduk kiri ke kanan. Tak, dia yang duduk pederah seronok-seronok seorang dia. Baca hadis ikut takwilan nafsu dia, nak abang kata Allah di langit. Hanya Allah bertempat. Kalau Allah boleh bertempat, ni hadis ni nak kata apa? Allah pakai selendang. Allah pakai kain pula. Kain belekat je nama apa? Gajah duduk ke, gajah baring ke, gajah tergolek? Bahasa ni dia ada haqiqah, dia ada majaz. Dia ada makna kataan yang realiti punya. Kata ayak tu ayak. Ada yang ayak tak memberi maksud ayak. Kena faham lagu tu. Ni semua nak hentam. Langit tu langit. Masalah. Bukan Nabi isyarat kepada al-makan, tetapi al-makanah. Bukan tempat, tapi kedudukan. Maha tingginya Allah. Maka kita pun kalau nak abang, kata benda tu tinggi melangit tu. Awak sampai langit ni lah. Tak ada apa boleh sampai langit. Tak boleh. Kecuali apa yang makhluk yang Allah izinkan. Tak boleh sampai. Ka'annama yas'adu fis sama'. Allah cerita orang yang nak naik langit ni. Ni dada dia tak boleh bernafas. Kenapa kita kata tinggi melangit? Nak abang kata tinggi sungguh. Tinggi sungguh. Lagu tu malah. Itu ada ayat-ayat yang kita kena berhenti takat yang Allah cerita macam tu je. Ada ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang boleh kita perendang maksud dia. Semua itu harus dipelajari dengan berlapang dada. Bukan kerana ta'assub atau nak tunjuk siapa lebih kemas berbanding
berbanding orang lain. Baik. Jadi ketinggian itu kata Allah, selendangku dan kebesaran itu ialah kainku. Ni terjemah sebiji lah ni. Tapi bukanlah maksud selendang tu pakai ke atas kain, pakai ke bawah. Maka barang siapa mencabut dan merebut ia akan daku akan suatu daripada keduanya, nescaya aku campur akan dia ke dalam api neraka Jahannam. Maknanya sifat kebesaran itu milik atau hak mutlak Allah. Jangan siapa duk rentap nak pergi pakai dekat dia. Nak abang dia lah kemas, dia lah paling pandai. Ada kuasa sikit, dia lah cukup sombong. Ada duit sikit, dia lah merasa dia paling hebat. Ada nama sikit, dia lah merasa paling mulia. Maka Allah begitu murka kepada orang yang begini perangai dia, dan kata Allah, aku tak peduli pun untuk aku penuhkan neraka Jahannamku dengan orang-orang yang sombong begini. Nah, bermula kibria itu ialah meninggi atas yang lain, dengan bahawa melihat ia bagi dirinya kemuliaan atas orang yang lain. Hak ni yang kita kena tepih. Mungkin kalau orang muliakan kita kerana sangka baik orang kat kita, orang tak boleh tahu hakikat orang lain dengan sebenar. Kita boleh berhukum secara zahir. Kita nampak dia ni Masya Allah, jaga semayang, pakaian, semua sangka baik kita, dia baik. Maka jika seseorang itu dimuliakan oleh orang lain kerana sangka baik mereka, janganlah dia tu berasa mulia kerana kemuliaan yang mereka beri kepada dia. Hendaklah dia rasa merendah diri kerana hakikat diri dia yang tahu. Kalau orang panggil yang maha mulia, yang apa semua pun, dia sendiri tahu dia tu tak mana sangat. Dekat mana dia dengan Allah, hubungan dia dengan Allah di waktu malam, Qurannya berapa banyak dia baca Al-Quran, sehingga benarkah dia yang mulia? Benarkah dia yang terutama? Benarkah dia yang itu, dia yang ini, gelaran yang kita bagi? Dia yang tahu. Bila dia tahu, dia kena berasalah bahawa dia tak mulia pun, dia tak besar pun, dia tak hebat pun, dia tak tahu mana pun. Maka kerana itu, tidak salah untuk orang memuliakan orang lain, tetapi orang yang dimuliakan, jangan dia berasa lebih mulia berbanding orang lain. Kira-kira dia demand untuk orang sediakan benda yang khusus dekat dia lebih pada orang. Dia tak boleh campur dengan orang ramai, dia kena duduk asing, dia duduk kena layan macam lain pada orang lain. Ini semua sifat-sifat kesombongan yang wujud dalam manusia yang hina sebenarnya, bukan mulia pun. Dan azamah itu keadaan sesuatu pada dirinya mulia, lagi sempurna, lagi terkaya. Maka yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Apa yang pertama? Al-kibriyat. Ada dua sifat tu. Lebih tinggi dari yang kedua, iaitu al-azamah. Kerana ia kesudahan bagi yang kedua. Kerana ia dimisalkan, yakni dicontohkan, yang pertama dengan selendang dan yang kedua dengan yang kain yang dipakai di pinggang. Maksudnya apa? Kita hak mana penting ya? Bawah ke atas? Bila kita pakai lah. Kena kalau kita seralum baju Melayu saja. Punya elok. Ambil gambar dari perut naik atas, lawa, turun bawah. Kacau. Orang kata ni memang gila tu tak boleh dinafikan lah. Tapi kalau dia pakai kain saja kadang-kadang ya, kita duduk di rumah panas, kita tak buka kain, kita buka baju. Kalau kata panas yang buka kain, tak, ni ada masalah lah. Jadi selendang menyempurnakan kain. Ni kita kata dalam bab kiasan.
kiasan. Kena faham lagu tu. Adalah makna hadis ini bahawasanya keduanya adalah dua sifat yang ketentuan dengan Allah, tiada patut keduanya melainkan bagi Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka barang siapa membesar dirinya, maka seolah-olah dia merebut akan sifat Tuhan, maka patut bahawa dilemparkan akan dia ke dalam api neraka. Wal-iyadzu billah. Siapa hari ni berasa hebat, mulia, besar sangat, sedangkan dia tak ada apa-apa. Tengok Ustaz. Contoh kepribadian Nabi SAW. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam keadaan dia paling mulia, dan dia pun kata Allah, akhlak dia pun paling hebat. Tawadhu' Nabi ketika Nabi membuka kota Mekah. Buka kota Mekah ni maknanya menang. Menang atas musuh paling utama dia, iaitu musyrikin Mekah. Di Mekah 13 tahun apa dia tak buat dekat Nabi dengan sahabat. Setelah Nabi berhijrah pergi ke Madinah 6 tahun. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, tahun keempat ada peperangan kecil. Banyaklah. Tahun kelima perang besar, perang Ahzab, perang Khandaq. Tahun keenam maka sekat Nabi daripada masuk kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Dipanggil Am al-Hudaybiyah, tahun atau Sulhul Hudaybiyah, berlakunya perjanjian yang berlaku di tempat yang bernama Al-Hudaybiyah. Semua ni peperangan-peperangan yang besar, musuh dia siapa? Musyrikin Mekah. Bila Nabi buka kota Mekah, Nabi kata, janganlah sesiapa memerangi sesiapa. Ni pesan kat sahabat. Illa idza qutiltum, kecuali jika kamu diperangi maka perangilah. Masya Allah. Yang Nabi sampai di hadapan Kaabah, di Masjidil Haram, Nabi himpun semua. Nabi kata, ma dhannukum anni fa'ilun bikum, hampa rasa kena buat apa kat hampa? Dulu macam-macam sangat hampa buat. Terus kata mereka, akhun karim wa ibnu akhin karim, kamu adalah seorang saudara yang baik, anak kepada orang yang baik, takkan nak balas yang tak baik kat kami? Ya, Nabi takkan balas perkara buruk dengan buruk. Bahkan Nabi akan balas perkara buruk dengan baik. Izhabu fa antum tulaqa, pergilah kamu orang yang bebas. Subhanallah. Pada keadaan yang memang patut Nabi berlaku keras terhadap mereka, tapi Nabi berlaku lembut. Tawadhu'nya sehingga hampir dahi Nabi mencecah bonggol unta yang Nabi tunggang ketika masuk ke dalam kota Mekah. Tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Maka apa yang terjadi kepada orang-orang yang merasa besar hari ini? Siapa mereka di sisi Allah sehingga mereka nak terlalu membesarkan diri mereka di sisi manusia? Apa sangat protokol-protokol yang direka oleh manusia untuk memuliakan mereka? Adakah ia sangat terpakai di sisi Allah? Nanti Allah nak sambut lagu tu ke mereka ni? Dengan hamparan kapek, dengan orang yang beratok kiri kanan. Adakah ada sambutan begitu? Tidak ada. Yang Allah nak tengok adalah amalan. Subhanallah. Di mana ketika Nabi masuk ke kota Madinah, kali pertama Nabi sampai sebagai Nabi, sebagai Rasul ke kota Madinah dalam peristiwa hijrah, Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tunggang kenderaan, naik unta. Daripada jauh orang yang tak pernah lihat Nabi, mereka ragu-ragu. Ayyuhum hu, tanya, mana satu Muhammad ni? Yang ni ke yang ni? Sebab apa? Ialah kesan jalan jauh dengan Nabi pun berkerudung sikit, panas, pakaian pun sama. Sayyidina Abu Bakar perasan orang agak teragak-agak nak mai pegang dia kan, nak pegang Nabi. Dia pun buka selendang dia, ditudung Nabi SAW. Nak abang kata inilah Muhammad SAW.
Subhanallah. Sampai tak ada beza. Idza jalasa ma'as sahabah ka'annahu sahabi. Kalau dia duduk dengan para sahabat, seolah-olah dia adalah sahabat. Hanya dia seperti sahabat lain. Datang A'rabi, seorang Arab Badui, yang katanya, tekadnya dia kata, aku nak pergi tengok Muhammad ni lagu mana. Kerana aku tahu, aku telah pergi bertamu, maknanya dah pergi kunjung raja-raja yang ada. Aku tahu keadaan mereka bagaimana. Muhammad ni fashion macam mana pula. Kisra tahu dengan perangai Kisra. Qaisar dengan perangai Qaisar. Bazan, raja di Yaman, cara dia. Mai-mai ke Madinah, tanya mana Muhammad, ketua kamu. Lalu ditunjukkan Nabi sedang duduk makan dalam satu hidangan, satu talam. Di talam tu, duk lengkong dia, ada budak, ada orang dewasa, ada orang tua, termasuk Nabi, duduk atas tanah. Kejut dia, ayu jilsatin hadih, ni duduk jenis apa ni? Ini raja apa yang duduk makan atas tanah? Dalam talam berkongsi, budak pun ada, orang miskin pun ada, orang tua pun ada. Kata Nabi SAW, bu'ithtu nabiyyan walam ub'ath jabbaran. Aku diutus sebagai Nabi, bukan sebagai penguasa yang keras, kasar, sombong, angkuh. Makan satu meja besar, dia seorang je. Orang lain cangak tengok. Kalau dia tak mula, orang lain tak boleh mula. Kalau dia mula pun, orang lain pun tak boleh mula juga. Ya Rabb, siapa yang pergi angkat manusia sampai tahap tu? Kecuali manusia juga. Maka orang yang mengagungkan manusia sampai tahap tu akan hilang keagungan Allah dalam hati dia. Yang besar dalam hati dia orang ni, kau ni yang dia tak kena jaga. Protokol yang dia ambil kira sungguh. Bila dia pergi semayang, dia jumpa Allah, tahu mana sangat protokol dia dengan Allah. Tak tahu mana sangat. Allah pun tak tuntut teruk-teruk kita main semayang jumpa dia. Ni hak ni kita dah buat ni. Kan kena tutup ni kita. Allah tak minta lagu tu. Kerana ada keadaan kita pun pakai, kita jaga. Maka janganlah itu memberatkan kita untuk datang ke masjid, ke surau, insya-Allah. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi. Ini disilap tulis fi qablihi, fi qalbihi. Lam dulu baru ba. Fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin ya Rabb. Tidak akan masuk ke dalam syurga oleh orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada sifat membesarkan diri. Kecil halus ya. Ada sifat sombong dalam hati sikitnya pun Nabi kata tak masuk syurga. Ya Rabb, astaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, kita baca dalam beberapa buku sebenarnya. Dalam kitab Risalah Al-Mustarsyidin yang ditahqiq oleh seorang alim, masya-Allah, Dr. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dia bawa mai kisah-kisah orang alim yang warung, yang depa ni ada cara tersendiri bila nak rawat rasa sesuatu dalam hati dia. Bila rasa lebih alim pada orang, lebih warung pada orang, lebih banyak ibadah, mereka ada cara untuk menghina diri mereka. Satu hari ada seorang alim ni, saya lupa namanya, minta maaf. Dalam kitab tu disebut, dia berhenti di satu longgokan sampah, dia keh-keh, dia ambil kulit tembikai yang baru dibuang, lalu dia makan. Orang yang lalu lalang tengok. Tengok. Oi, rasa macam Tok Syekh sekian-sekian ni. Syekh apa lu ni? Ya, tu maqam mereka lah.
Dia bila mereka rasa sesuatu lebih sikit, nak rasa lebih pada orang, ada benda yang mereka buat untuk menghina diri mereka. Seperti mana di kalangan mereka, bila berasa dia mulia, dia akan ambil satu gundi yang buruk, dia buh tengah belakang dia, dia berjalan di pasar. Sehingga orang tengok, bawa gundi buruk. Kadang-kadang dia berhenti di satu sudut, kutip barang-barang yang dibuang. Rupanya tujuan dia apa? Tujuan dia adalah nak bagi hilang rasa dia lebih pada orang tu. Allahu Akbar. Hebat. Tu saya duk kata kat adik-beradik saya. Kita ni kalau duk pergi kuliah, kalau ada orang sedia tempat parking, boleh lah. Tapi kalau tak ada, saya tanya, parking lah. Parking? Terus saya kata apa? Saya kata, sampai tak parking ustaz pun tak ada. Alah, parking tak mana ada masuk lah. Pihak masjid surau, pihak penganjur nak sedia, sila. Kalau tak ada, terus duduk demand lebih sangat. Kita siapa? Turun jalan kaki lah. Nabi pun berjalan kaki dengan para sahabat. Nabi pun turun daripada tunggangannya bila berhadapan dengan orang yang Nabi bertemu dengan mereka di pertengahan jalan. Naam. Ya Rabb. Dan seperti adalah membesar diri itu kelakuan yang dicela, demikian juga sebaliknya adalah merendah diri itu kelakuan yang dipuji oleh syarak. Berlawanan dengan takabur adalah tawadhu', merendah diri. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tiada menambah oleh Allah akan hamba dengan sebab memaafkan kesalahan orang lain, melainkan akan kemuliaan. Yakni kalau seseorang itu maafkan kesalahan orang yang buat dekat dia, maka Allah akan balas kemuliaan dekat dia. Kita kalau kita sabar atas kerana orang, tak hilang maruah kita, tak hilang. Kita tak rugi apa. Kalau kita tak balas yang rasa rugi aku tak kata balik. Terus kita untung. Kenapa? Bila kita sabar, kita maafkan diri, maafkan kesalahan orang, Allah akan beri kemuliaan kepada kita. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kena letak satu. Illa rafa'ahu Allah. Dan tiada merendah diri oleh seseorang kerana Allah, melainkan meninggikan. Kitab yang saya guna ni tulis meninggalkan. Kena letak ya ganti lam. Melainkan meninggikan akan dia oleh Allah Ta'ala. Siapa yang tawadhu' dengan niat dia merendah diri kerana Allah, Allah akan angkat dia. Masya Allah. Itu kita lihat. Tak ada orang yang tawadhu', orang yang merendah diri, tak mau kata kat siapa ni dia hina, tak ada. Dia tak perlu menuntut penghormatan orang yang akan hormat dia. Berbanding dengan orang yang suka nak besar diri, terajai ikut suka, nak kata ni hanya kerana kuasa yang sedikit, hanya kerana jawatan yang kecil, maka ia mengundang kebencian manusia kepada dia. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka al-libasa tawadhu'an lillahi wa huwa yaqdiru alaihi, da'ahu Allahu yawmal qiyamah." Letak alif lam. Yawmal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyi bari fathah min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Artinya barang siapa meninggalkan, ia akan memakai pakaian yang elok kerana merendah diri kerana Allah. Ketika berkuasa, yakni mampu ia atasnya, nescaya menyeru akan dia oleh Allah pada hari kiamat atas kepala sekalian makhluk, yakni di hadapan semua makhluk.
hingga memberi pilih ia daripada barang mana segala hullah iman menghendaki ia memakai ia akan dia. Ni bahasa terjemahan lama ni. Maksudnya orang yang dia mampu untuk berlebih-lebihan tetapi dia tahan diri dia. Maksud elok di sini bukanlah kena pakai yang buruk dah. Allah suka kalau tengok hamba-Nya menggunakan nikmat yang dia bagi. Allah suka tengok ada kesan nikmat yang Allah bagi kat kita yang ada pada diri kita. Pada kadar kemampuan kita milikilah. Nak rumah elok sikit sila buat. Nak kereta elok sikit ada duit sila pakai. Baju pun elok sila. Tapi melampau berlebih-lebihan dan keadaan dia mampu, tu janganlah. Jadi baca tadi ada sehelai sweater. Dia nama apa tu? 10,000. Baju sejuk lah, baju sejuk. Apa zip tengah ada topi 10,000. Iyalah. Tak tahu rasa aku mana. Kan? Tak tahu nak rasa aku mana. Kadang-kadang orang tak peduli pun. Yang pakai tu duk berasa. Kan? Dia duk berasa seorang dia. Kita tak heran yang Adidas ke Adibas ke ikut suka. Yang penting boleh pakai jadi. Saya teringat saya pernah beli kasut dulu dengan kawan-kawan. Kasut bola. Kat sebulan lah pakai. Duk ingat Adidas, rupanya Adibas. Dia kalih sikit lah. D tu jadi. Waktu belek tu tak perasan. Lah, perempuan tu duk berhubung sama tu juga lah. Memang tu. Lepas tahu kata Adibas pun macam tu juga lah. Kan? Kata, lah, kata mana sangat Adidas ni. Rupanya Adibas pun boleh pukul. Kan? Macam tu je. Yalah. Maksudnya, gunalah nikmat Allah tapi jangan melampau. Jangan melampau. Kalau orang yang begini, yang dia tahan diri dia sikit ni, Allah akan bagi dia pilih. Kamu nak perhiasan jenis apa? Pakailah. Ikut suka kamu, kamu nak pilih jenis pakaian yang bagaimana. Dikehendaki dengan menyeru atas kepala sekalian makhluk itu bahawa memasyhurkan akan dia oleh Allah Ta'ala antara sekalian manusia dan bermegah-megah Allah Ta'ala dengan dia. Tu. Maknanya Allah perkenal orang yang dulu ni dia merendah diri ni. Dia tahan diri dia. Ni mai fulan bin fulan. Mai nak sini nak tunjuk. Semua orang tengok. Kemudian Allah berbangga pula dengan dia. Kita kalau YB sebut nama kita dalam majlis dia pun kita rasa YB sebut. Kan? Kadang boleh tangkap gambar dengan orang kenamaan. Dia pun tak kenal kita. Tapi boleh tangkap gambar dengan dia. Pun kita berasa kemas sangat-sangat dah. Boleh dalam Facebook 3-4 kali doa naik. Tapi Allah bermegah dengan orang yang tawaduk. Ya Rabb. Dan makna hullah itu ialah 2 helai kain yang baru. Selendang dan kain yang dipakai di pinggang. Wallahualam. Ada sikit lagi bab ni. Moga Allah beri peluang untuk kita sambung pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Wallahualam.